Topik yang kita nak bincangkan pada malam ini topik yang sangat-sangat berat tau. Satu topik dengan tajuk Sains Moden Membuktikan Kewujudan Tuhan. Okey, itulah topik yang kita nak bincangkan pada malam ini. Dan topik ini saya beritahu awal-awal memang topik yang berat. Dan sebelum saya teruskan dengan topik ini, saya nak buat sedikit disclaimer dulu. Okey, sedikit penafian dahulu. Yang pertama-tamanya sekali, saya bukan seorang saintis. Bukan. Saya orang biasa-biasa je, orang biasa-biasa. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga bukan ustaz. Okey, saya bukan ustaz. Saya bukan orang yang pakar dalam apa-apa pun. Sekali lagi saya ulang, saya nak bawa tajuk ini bukan daripada sudut seorang saintis maupun sudut sebagai seorang ustaz. Tetapi saya nak kupas tajuk pada malam ini daripada sudut sebagai seorang awam, seorang biasa-biasa aja. Sebab selalunya kita, khususnya sebagai orang Islam, ataupun kalau ada rakan-rakan daripada penganut-penganut agama lain, okey, ramai daripada kita ni kita rasa, oh, kalau topik-topik ini kita, kalau orang bertanya kita, Tuhan wujud ke tak wujud ke, kita tak tahu macam mana nak jawab, tak ada kelayakan untuk jawab dan sebagainya. Hari ini saya nak buat perkongsian ini khas nak tunjukkan bagaimana orang biasa-biasa je macam kita ni, alright, okey, bagaimana kita nak menjawab persoalan-persoalan yang orang timbulkan kepada kita, adakah Tuhan wujud dan apakah bukti Tuhan wujud dan sebagainya. Ini yang kita nak bincangkan. Sekali lagi saya nak bagi tahu, topik ini memang berat. Jadi kalau anda nak pergi ambil air minuman ke, air kopi atau apa-apa ke, okey, ini saya rasa waktu yang terbaiklah, pergilah ambil dulu supaya anda bersedia. Dan tajuk pada malam ini saya tak tahu berapa lama kita akan bersiaran. Okey, saya target dalam sejam. Tapi selalunya masa tidak mencukupi. Tetapi insyaAllah saya tidak akan lebih daripada 1 jam 30 minit. Saya tak akan lebih daripada pukul 10.30. Itu limit saya paling-paling akhir sekali. Jadi ini topik yang berat, kita akan bincang. Alright, saya nak bagi sedikit intro dulu tentang tajuk ini. Pada usia saya 9 tahun, mungkin 10 tahun, saya dah fikir betul-betul dah. Saya tak pasti. Saya memang tak pasti. Sama ada saya berada dalam darjah 3 ataupun darjah 4 pada waktu itu. Okey, saya telah berhenti daripada menyembah berhala sebagai Tuhan. Dan pada waktu itu pada diri saya tahu dan saya yakin berhala itu sendiri bukannya Tuhan. Itu saya dah pasti. Cuma saya tidak pasti sama ada Tuhan wujud ataupun tidak. Tuhan ni ada ke tak ada? Itulah persoalan yang selalu bermain dalam fikiran saya. Adakah Tuhan yang mencipta manusia ataupun manusia yang mencipta Tuhan? Itu persoalan yang bermain dan saya membesar lebih sebagai seorang agnostik. Tak pasti Tuhan ada atau tidak. Setiap kali saya disuruh sembahyang, saya akan sembahyang. Okey, berhala saya sudah tahu awal ni bukan Tuhan. Dan saya akan sambung dengan doa saya, Tuhan, saya tak tahu awak ni wujud ataupun tidak. Tuhan, kalau kau wujud, kau jagalah aku. Tetapi kalau kau tak wujud, tak ada apa-apa nak cerita. Itulah setiap kali saya berdoa pada Tuhan, saya akan berdoa, Tuhan, saya tak tahu awak ni ada atau tak ada. Kalau awak ada, awak jagalah saya. Kalau awak tak ada apa-apa nak cerita. Ingat ya, saya lahir bukan dalam keluarga Islam tau. Okey, saya membesar sebagai non-Muslim pada waktu itu. Okey, saya bagi satu lagi perkongsian lah. Ini contoh bagi diri saya. Okey, orang non-Muslim ni macam saya lah. Saya tak nak mewakili orang lain. Tapi macam diri saya kan, sebagai non-Muslim, kita ni kadang-kadang kalau cerita pasal hantu je, takut. Cerita pasal mati je, takut. Tak suka dengar cerita orang mati ataupun cerita pasal hantu. Tetapi bagi saya berfikir secara logik. Okey, kalau saya berada dalam bilik yang gelap atau apa-apa, tiba-tiba fikiran tu akan melayang. Ada hantu ke, tak ada hantu ke? Saya akan berfikir begini. Okey, yang pertama sekali, kalau Tuhan ada, okey, Tuhan akan lindungi saya daripada hantu. Kalau Tuhan ada, Tuhan lagi power daripada hantu, Tuhan mesti jaga saya daripada hantu. Kalau Tuhan tak wujud, maka hantu pun tak wujud. Boleh faham ke? So, dua-dua cara pun saya tak perlu takut dengan hantu. Kalau hantu ada, bererti Tuhan pun ada dan Tuhan akan jaga saya. Kalau Tuhan tak wujud,
maka hantu pun tak wujud. Itulah cara saya menenangkan hati saya daripada umur saya 9-10 tahun lagi, daripada kecil lagi. Itulah fikiran saya. Okey, berbalik kepada ini. Soalan saya sebagai seorang agnostik, saya tidak pasti Tuhan wujud ataupun tak wujud. Tetapi ada satu lagi golongan, ateis. Kalau agnostik, dia tak pasti Tuhan ada atau tidak. Kalau ateis, dia percaya ke tak percaya? Percaya. Kalau ateis, dia percaya Tuhan tidak wujud. Itu ateis. Are we good? Okay. So hari ini, topik yang saya nak bawa pada hari ini, bukti Tuhan wujud melalui sains. Saya nak fokus lebih kepada bagaimana kita sebagai orang yang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita nak respon soalan-soalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita ataupun dalam media sosial, menanyakan kita, apakah bukti Tuhan wujud, mana Tuhan dan sebagainya. Itulah tujuan kita nak cover. Okey, ada satu soalan daripada Nur Asna, boleh tak Tuhan cipta batu yang sangat besar dan berat hingga Tuhan sendiri tak boleh nak angkat? Tolong Bro Syah bantu saya untuk jawab soalan ini. Okey, insyaAllah saya akan jawab sebentar lagi. Nanti saya akan jawab hujung-hujung, boleh ke? Sebab saya nak selesaikan perbincangan kita, nanti saya jawab soalan ini. Bagus soalan tu. Dan soalan ini sebenarnya soalan yang biasa ditanya oleh ateis. Okey, dia tanya soalan, boleh ke Tuhan kamu cipta satu batu yang begitu besar dan berat sampai Tuhan sendiri tak boleh nak angkat? Kalau kita kata boleh, bererti ada benda yang Tuhan kamu tak boleh angkat. Kalau kita kata tak boleh, maka dia kata, tengok Tuhan kamu tak boleh nak buat. Kita jawab A pun, dia kata Tuhan kamu tak boleh angkat batu tu. Kalau jawab B, dia kata Tuhan kamu tak boleh nak mencipta batu itu. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ini? InsyaAllah, saya akan tunjukkan kaedah dia step by step. Di hujung-hujung nanti, saya akan jawab soalan ini. Boleh? InsyaAllah. Tadi ada satu soalan kan, boleh tak Tuhan mencipta batu yang begitu besar dan berat sehingga dia sendiri tak boleh nak mengangkatnya? Okey, jawapan kita dalam agama Islam tak sama dengan jawapan agama lain ya. Sebab ada agama lain dia kata God can do anything. Dalam Islam, kita tak kata God can do anything. Kita kata dalam Islam, God can do whatever God wants to do. But God does not do ungodly things. Okey, ada dalam agama-agama lain, saya pernah jumpa orang penganut agama lain, dia kata Tuhan boleh buat apa-apa saja. Maka soalan macam ni timbul lah. Boleh tak Tuhan kau cipta batu yang begitu besar dan berat sampai dia sendiri tak boleh nak angkat? Clear? So dalam agama Islam, kita tak kata Tuhan boleh buat apa-apa saja. Tapi kita kata dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan boleh buat apa saja yang Tuhan nak buat. Tetapi Tuhan tidak melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan sifat ketuhanan. Are we good? Okey, Tuhan boleh buat apa-apa saja yang Tuhan nak buat. Kun fayakun. Jadi maka jadilah ia. Tetapi Tuhan tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan sifatnya sebagai Tuhan. Dan bila kita belajar, contohnya macam sifat 20 sebagai contoh ya. Okey, ada sifat-sifat wajib bagi Tuhan dan juga sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. So bagi kita dan memang clear benda ni. Are we good? Clear? So dalam Islam kita tak kata God can do everything. Tapi kita kata God can do anything that God wants to do, but God does not do ungodly thing. Clear? Saya harap ini menjawab soalan. Terlajak juga masa ya. Lebih daripada 1 jam 30 minit. Maaf sangat-sangat. Sebab saya adalah jenis yang suka menepati masa. Tetapi saya betul-betul tertipu dengan jam saya. Dia mati sebenarnya. Menunjukkan waktu sekarang ni masih lagi 10-5 minit. Okey. Saya harap sharing kita pada hari ini memberikan manfaat kepada kita. Topik yang kita bawa pada hari ini memang berat gila tau. Tapi korang ni memang hebat lah. Korang hebat. Korang ni mudah je nak faham. Saya nak belajar dulu 2 minggu, 3 minggu tak faham. Susah nak faham. Tapi lama-lama bila kita dapat ilmu ni kan memang best kan. Okay brothers and sisters, anda sebenarnya telah bersama-sama dengan saya, iaitu Bro Syakiri, daripada Global Unity Network.
Brothers and sisters, kalau saya nak minta tolong boleh ke? Saya nak minta tolong anda untuk kalau boleh like dan juga follow Facebook page kami dan juga IG Global Unity Network dan juga Bro Syakiri. Dan selepas insya-Allah bila dah selesai masalah wabak COVID-19 ini, dah tiada PKP dan sebagainya, kami akan sambung dengan kursus-kursus latihan. Dan bagi anda yang berminat, okey, ikutilah makluman pengumuman yang kita buat melalui Facebook kami. Allah